Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri sesi pembentangan RACE 2023 secara maya bagi kategori sains sosial di dalam sidang yang ketiga pada bilik yang keempat pada petang ini. Nama saya Muhammad Afiq Fikri bin Muhammad Jafri, merupakan moderator untuk moderator bagi sidang yang ketiga petang ini. Dan sebelum kita memulakan pembentangan pada petang ini, saya nak bercerita sikit berkenaan dengan peraturan untuk pembentangan pada petang ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pembentangan pada petang ini, setiap pembentang dibenarkan untuk membentang selama 10 minit dan 5 minit adalah Q&A dan juga komen daripada pihak panel lah. Okey, untuk makluman juga, setiap pembentang harus bersiap sedia daripada slide pembentangan dan juga connection to internet lah. Setiap pembentang juga harus membuka kamera sepanjang pembentangan berlangsung. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita membawa khas panel daripada UNIMAS, Dr. Nur Auni binti Ugong. Mungkin saya boleh minta doktor untuk memperkenalkan diri dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Auni binti Ugong daripada program Sains Sosial dan Kemanusiaan daripada UNIMAS. Bidang saya adalah lebih kepada sejarah dan fokus saya kepada heritage management ataupun arkeologi. So, saya akan menjadi penilai untuk conference ini. Good luck untuk semua pembentang dan itu sahaja. Okey, terima kasih doktor. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan dengan peserta yang pertama, pembentang yang pertama bagi race 065, Puan Amy Ruziawati binti Juni. Pembentangan yang bertajuk Enhancing Service Quality Through Employee Knowledge in the Tourism Industry. Dipersilakan. Unmute Puan. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Encik Omar Afiq Fikri bin Muhammad Jafri selaku moderator pada petang ini dan juga yang berbahagia Dr. Nur Auni binti Ugong merupakan panel untuk sesi pada petang ini. Alright. Saya Juni daripada Politeknik Metro Betong Sarawak. So this afternoon I'm going to present my topic titled Enhancing Service Quality Through Employee Knowledge in Tourism Industry. Okay, for the introduction, employee knowledge referring to the depth and extensiveness of understanding that staff members possess about the destination, local, culture, attraction, services, and other relevant information has become a basis in delivering superior service. In an industry where customer expectations are increasingly sophisticated, service quality can be significantly enhanced through the empowerment of employees with extensive knowledge. And as ambassadors of the destination, they represent knowledgeable employees contribute not only to improve customer experiences, but also to sustainable growth and success of business in the dynamic and ever-evolving tourism sector. Thus, this study examined the effect of knowledge on service quality in the Sarawak tourism industry, which consists of reliability, assurance, tangibility, empathy, and responsiveness. So the problem statement for my study is
In the competitive landscape of the tourism industry, the consistent delivery of exceptional service quality is essential for businesses to maintain their reputation, attract repeat customers, and succeed. However, a significant challenge arises in ensuring that frontline employees possess the necessary knowledge and expertise to meet the increasingly diverse and sophisticated expectation of travelers. The tourism industry relies heavily on the interactions between employees and customers, where personalized recommendations, accurate information about destinations, and adapt problem-solving skills are crucial. Insufficient employee knowledge can lead to below an average of customer experiences, missed upselling opportunities, and potential reputational damage for business. Therefore, the critical problem at hand is how to effectively enhance employee knowledge and expertise to consistently deliver outstanding service quality, aligning with the dynamic preferences of travelers and ultimately contributing to the long-term success of tourism enterprises. So the objective of this study is to examine the relationship between knowledge and RATER. RATER consists of reliability, assurance, tangibility, empathy, and responsiveness. Okay, actually I have 5 objectives, which is to examine the relationship between knowledge and reliability, to examine the relationship between knowledge and assurance, and so on. But I short it into to examine the relationship between knowledge and RATER. This is my framework of the study, which is this study will examine the knowledge between reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. And all the RATER is under a service quality. The component of service quality, okay, reliability in this scope is the capability of customer service employees perform their job dependably and deliver their services accurately. For assurance, is the ability of customer service employees to develop trust and confidence among the customers, which can be indicated by employees' knowledge and politeness, tangibility, and any tangible things that could uplift the impression towards the customer service provided by the travel agencies, such as physical facilities, equipment, and staff appearance. Empathy in this study refers to the kindness and understandability feeling provided by customer service employees to the customer's needs and problems. And responsiveness is the customer service willingness to help and provide solution to the customer regarding the queries promptly. Methodology for this study, this is a for the research design. Okay, I'm using a quantitative method, which is a questionnaire by using a Likert scale, and the population of this study is a tourist guide in Sarawak, which consists of 3 districts, which are Southwest Sarawak, which is Kuching, Central Sarawak, Sibu, and Northeast Sarawak, Miri. Sampling, I'm using a stratified random sampling, and the sample size is 1 to 9, but for this study I managed to get 185 respondents, and for the analysis techniques I'm using a PLSAM. This is an analysis for the study. All the items can meet the minimum requirement, which range from 0.726 to 0.896. This is indicated in the figure here, okay, which the factor loading is greater than 0.6, which is refers to Hare et al. 2017. Okay, the 5 proposed relationships are all significant, and the most dominant influence of knowledge
out of 5 rater is a reliability, and then followed by responsiveness, tangible, assurance, and empathy. Okay, for the conclusion, I can say it, this study contributed to several practical contributions regarding service quality in the context of Sarawak, and it is relevant to policymakers such as Ministry of Tourism and Agency Tourism in Malaysia in designing policies and programs related to the tourism sector. The limitations were identified in the study, such as this study examining only the tourism industry. So for future research, it should consider the need to examine other industries such as food, cultural, which may provide more in-depth result. And the result can also benefit practitioners in understanding and presenting adequate indications for confirming a significant relationship between the variables, which is knowledge and service quality. And the study was conducted quantitatively and relied on a single instrument for gathering data. So might be in future it can be done by qualitative or a mixed method. And this method limits the ability of researchers to collect information about the participant thoughts and feeling, which for this study I refers to a tourist guide in Sarawak. Okay, that's all for me. Thank you. Okey, terima kasih kepada Puan Emiruziawati binti Juni. Tersasul pula. Okey, sekarang saya berjemput panel Dr. Nur Auni untuk memberi sedikit komen dan juga Q&A bersama pembentang pertama. Dipersilakan. Okey. Terima kasih Puan Emiruziawati binti Juni. Puan Amy, Doktor. Puan Amy. Amy saja. Right. Okay. Ya, daripada the title, the problem statement dan objective and method is clear, very clear for me, very clear. But may I know why you choose only the tourist guide instead of maybe the tourist itself or yang berada di dalam tourist ni dia ni kan, yang perhotelan pun mungkin berkaitan dengan tourist. So why you only choose a tourist guide? Yeah. Okay. Why I'm choosing tourist guide is because at first I meet president of Tourist Guide Association, Doctor, and then they said in Sarawak there is a lack of study about tourist guide. That is why it inspired me to do a study about the tourist guide in Sarawak. Even when I do this study, when I deliver or when I send questionnaire to them, that is considered a first, or they never get any questionnaire regarding focusedly about the tourist guide in Sarawak. That's what they said. So it is more on what the president of Tourist Guide Association encouraged to do a study about tourist guide in Sarawak instead of other industries lah. And also through my reading as well, kajian berkaitan dengan perhotelan, berkaitan dengan agencies dan sebagainya telah dilakukan. Tetapi yang berkaitan dengan pemandu pelancong di Sarawak sangat berkurangan. Sebab itu saya memilih pemandu pelancong di Sarawak untuk dijadikan sebagai responden ataupun kajian utama saya lah, Doktor. Alright. Okay. Yeah, because bila kita sebut quality, dia bukan on pada saya lah, in my opinion, it's not only the one side. Kita perlu tahu how the feedback from the tourist itself. So daripada tourist ni, daripada feedback, so kita akan boleh mempertingkatkan lagi juga. So kita in the middle, it's in my opinion. But for me, this is very untuk the first untuk employee, untuk tourism punya industry is very good, very good. Okay, thank you, Doktor. Thank you. Okey, terima kasih Doktor untuk sesi Q&A dan juga komen.
Seterusnya, saya mempersilakan pembentang yang kedua, RIS 067, Puan Siti Zahara binti Siddiq, dengan tajuknya Penilaian Gaya Pembelajaran VAK dalam kalangan pelajar Diploma Teknologi Maklumat Digital Teknologi bagi kursus pengaturcaraan di Politeknik Muazzam Shah. Dengan ini saya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum kepada moderator dan juga panel Dr. Auni. Sebelum tu boleh saya tahu tak clear tak suara saya? Boleh, clear. Saya dengar. So, saya ada share slide. Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Boleh, okey. So, saya teruskanlah. Okey, saya Siti Zahara binti Siddiq daripada Politeknik Muazzam Shah. So, hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu Penilaian Gaya Pembelajaran WAK dalam kalangan pelajar Diploma Teknologi Maklumat Digital Teknologi bagi kursus pengaturcaraan di Politeknik Muazzam Shah. Okey, kategori sosial dan ID kita saya RISE 067. Ini rakan penyelidik yang sama-sama menjalankan kajian lah, iaitu saya sendiri dan juga Puan Azra dan Puan Siti Nur Hidayah. Okey, untuk pengenalan, setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang unik dan berbeza mengikut keselesaan masing-masing. Okey, ada sebahagian pelajar yang menggemari pembelajaran secara visual, ada yang menggemar belajar secara auditori. Namun ada juga yang lebih gemar untuk melakukan sesuatu secara praktikal. Okey, biasanya yang praktikal ni adalah berkaitan dengan kinestetik lah. Okey, belajar dengan lebih berkesetujuan. Okey, gaya pembelajaran visual auditory kinestetik ataupun VAK yang asalnya dibangunkan oleh sepasukan ahli psikologi dan pakar pembelajaran kanak-kanak seperti Fernert, Keller, Alton, Gillingham, Stillman dan Montessori bermula awal 1920-an. Okey, model gaya pembelajaran WAK menggunakan 3 sensori penerima utama iaitu visual, iaitu daya penglihatan, auditory, daya pendengaran dan kinestetik lah untuk membuat secara menggunakan tangan atau membuat demonstrasi untuk menentukan gaya pembelajaran yang dominan bagi setiap individu. Okey, pelajar yang dominan, ini dia punya dari segi definisi lah visual. Untuk pelajar yang dominan kepada visual, dia memerlukan arahan bertulis untuk berfungsi dengan berkesan di dalam kelas. Ini saya ambil daripada Oxford 1995. Manakala pelajar yang dominan kepada auditory lebih mudah menerima dan memahami arahan secara lisan dalam Oxford 1995. Dan pelajar yang dominan kepada kinestetik pula merupakan mereka yang sukakan pelibatan fizikal dalam pembelajaran seperti lawatan lapangan, pementasan, demonstrasi, lakonan dan juga temu bual. Yang ini saya petik daripada Kinsella 1995. Okey, latar belakang kajian untuk pengetahuan semua, pengaturcaraan komputer ini merupakan satu kursus yang secara asasnya akan dipelajari oleh semua pelajar yang mengambil bidang sains komputer dan teknologi maklumat. Okey, biasanya antara kursus-kursus yang mereka akan ambil contohnya seperti asas pengaturcaraan, web design teknologi, Python, itu antara antara kursus-kursus yang bidang pengaturcaraan lah. Okey, kajian yang telah dilaksanakan oleh Ruzi 2000 dalam Kamarudin dan Muhammad 2011. Beliau menyatakan bahawa kebanyakan pelajar di Jabatan Sains Komputer UKM mempunyai gaya pembelajaran yang tidak sepadan dengan gaya pengajaran kebanyakan pensyarah bagi kursus pengaturcaraan C. Okey, pelajar biasanya dia akan menganggap kursus pengaturcaraan ini sebagai sukar. Okey, apabila terdapat ketidaksepadanan ni. Okey, maksudnya gaya pembelajarannya lain dengan gaya pengajarannya yang tak sepadan, so mereka rasa kursus pengaturcaraan tu jadi sukarlah bagi mereka. Okey, selain itu mereka juga mudah menjadi bosan, tidak memberi perhatian, memperoleh keputusan ujian yang tidak memuaskan dan menjadi kurang minat dengan kursus yang melibatkan pengaturcaraan. Okey, perkara yang sebegini juga dihadapi oleh para pelajar DDT Politeknik Muazzam Shah, di mana terdapat beberapa orang pelajar yang gagal dalam pilihan akhir atau peperiksaan akhir bagi kursus-kursus pengaturcaraan. Okey, ini kita lihat daripada
keputusan peperiksaan akhir lah. Okey, objektif kajian saya ada dua, iaitu gaya pembelajaran dominan, di mana objektif yang pertama ini adalah untuk mengkaji gaya pembelajaran buat pelajar yang paling dominan bagi kursus pengaturcaraan di Politeknik Muazzam Shah. Dan yang kedua untuk melihat perbezaan gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Untuk metodologi, saya dan rakan-rakan menggunakan kaedah kuantitatif. Kemudian persimpulan adalah persimpulan bertujuan di mana responden kami terdiri daripada 114 orang pelajar DDT di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muazzam Shah yang sedang dan telah mengambil kursus pengaturcaraan. Dan analisis data kami menggunakan perisian muka surat Excel dan juga SPSS versi 26. Okey, untuk instrumen, kami telah membangunkan soal sidik yang dibangunkan itu adalah berdasarkan kepada inventory gaya pembelajaran WAK yang dibangunkan oleh Victoria Chislett dan Alan Chapman 2005. Okey, di mana dalam soal sidik ni terbahagi kepada dua bahagian lah, iaitu demografik dan gaya pembelajaran WAK. Okey, so yang gaya pembelajaran WAK ni kami adaptasi daripada inventory gaya pembelajaran WAK yang dibangunkan oleh Victoria tadi. Okey, so dalam soalan soal sidik ni ada 30 item soalan dengan 3 pilihan jawapan sama ada A, B atau C. Okey, dan soal sidik ni telah diedarkan kepada responden secara atas talian menggunakan Google Form. Okey, ini adalah analisis tafsiran instrumen untuk inventory gaya pembelajaran WAK. Okey, sekiranya kita tengok dari segi jawapan yang pelajar bagi, kalau frekuensi tertingginya adalah A, so pelajar itu adalah gaya pembelajarannya adalah lebih kepada visual. Manakala kalau frekuensi tertingginya adalah B, gaya pembelajaran pelajar tersebut adalah secara auditory. Dan kalau frekuensi tertingginya adalah C, jadi pelajar itu adalah mempunyai gaya pembelajaran yang lebih kepada kinestetik. Okey, untuk analisis dan keputusan, untuk demografik, bilangan responden mengikut jantina, okey, terdapat seramai 45 orang pelajar lelaki dan 69 orang pelajar perempuan. So, total semua sekali adalah 114 orang. Ini adalah bilangan responden mengikut kelas, di mana DDT 1A 19 orang, DDT 1B 28 orang, DDT 2A 18 orang, DDT 3A 20 orang, DDT 4A 14 orang, DDT 5A 7 orang dan DDT 6A 8 orang. Okey, untuk gaya pembelajaran yang paling dominan, ini adalah keputusan ataupun hasil analisis untuk menjawab objektif yang pertama. Okey, kalau lihat dari segi jadual, gaya pembelajaran buat secara keseluruhan, kalau kita tengok dekat dalam slide ni, didapati bahawa gaya pembelajaran visual adalah yang paling tinggi, iaitu 49.1%, diikuti dengan kinestetik 24.6%, dan barulah auditori iaitu 19.3%. Okey, namun begitu ada juga pelajar yang dia lebih daripada satu gaya pembelajaran, iaitu visual dan auditory sebanyak 2.6%, visual dan kinestetik pun 2.6%, dan yang mengamalkan ketiga-tiga gaya pembelajaran pun ada juga yang banyak 1.8%. Okey, untuk menjawab soalan kajian, untuk menjawab objektif yang kedua, iaitu untuk menentukan perbezaan gaya pembelajaran mengikut jantina. Saya ataupun kami telah menjalankan ujian T untuk melihat perbezaan gaya pembelajaran mengikut jantina. Analisis dengan keputusan. Oh, ini je. Okey. Okey, hasil daripada ujian tersebut didapati bahawa nilai T bagi perbandingan gaya pembelajaran buat pelajar lelaki dan perempuan adalah 1.667 dan tahap signifikannya adalah 0.098. Jadi jelas kat sini tahap signifikannya adalah melebihi 0.05.
Jadi dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran wak bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey, sebagai rumusan daripada hasil tadilah kita dapat tahu bahawa visual adalah yang paling tinggi iaitu 49.1%, kinestetik kedua tinggi 24.6% dan yang ketiga adalah auditory 19.3%. Okey. So, untuk pelajar yang kami yang dah menjawab soal sidik tersebut, so hasilnya adalah pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang mengambil kursus pengaturcaraan ini, mereka lebih kepada gaya pembelajaran visual. Okey. Ini disokong dengan kajian yang dijalankan oleh Nurwawi, ETR 2009, iaitu gaya pembelajaran secara visual mendapat nilai min yang paling tinggi bagi kursus pengaturcaraan berbanding dengan gaya pembelajaran yang lain. Okey, pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran jenis visual merupakan seorang yang suka kepada bantuan teks dan gambar bagi mengingati sesuatu topik. Okey, itu menurut kajian yang dijalankan oleh Mahadi, ETR 2022, pelajar yang suka belajar melalui keadaan visual biasanya berminat dengan kemahiran seperti melukis, mewarna dan bertukar. Justeru sebagai cadangan, pensyarah di Politeknik Muazzam Shah yang mengajar kursus pengaturcaraan disarankan menggunakan slide pembentangan yang lebih kreatif dan menarik untuk menjelaskan sesuatu topik dalam kursus pengaturcaraan. Untuk gaya pembelajaran kedua yang paling dominan dan dapat membantu pelajar untuk menguasai topik pengaturcaraan dengan lebih mudah adalah kinestetik, iaitu 24.6%. Okay, menurut Mustafa, ITR 2015, pelajar yang lebih cenderung dengan gaya pembelajaran kinestetik biasanya mengambil bahagian dalam aktiviti yang praktikal seperti gerakan, tangkapan emosi, tindakan fizikal dan emosi. Apabila pelajar dia mencuba sendiri aktiviti praktikal secara berterusan, so mereka boleh mengingati pelajaran dengan lebih baik. Oleh itu, saranan kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus pengaturcaraan untuk memberi latihan yang lebih kepada pembangunan aturcara supaya pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan teori yang dipelajari kepada aturcara yang lengkap. Okey, pelajar yang cenderung kepada gaya pembelajaran kinestetik sukakan latihan seperti ini kerana mereka boleh membangunkan sendiri aturcara berdasarkan kepada latihan yang diberikan oleh pensyarah. Okey, untuk hasil analisis ujian T, so tadi pun saya dah sebut bahawa tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran wak yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan. Ini dapat disokong dengan kajian yang dijalankan oleh Ibrahim 2014 dalam Mahadi ETR 2022, di mana pelajar lelaki dan perempuan mempunyai gaya pembelajaran yang sama, iaitu cenderung kepada gaya pembelajaran jenis kinestetik. Untuk kajian kami, sama juga pelajar lelaki dan pelajar perempuan mempunyai gaya pembelajaran yang sama tapi lebih cenderung kepada pembelajaran jenis visual. So, secara kesimpulannya, para pelajar amat disarankan menggunakan kaedah pembelajaran yang bertepatan dengan gaya pembelajaran wak bagi mencapai hasil pembelajaran yang terbaik. Mereka juga harus memahami gaya pembelajaran mereka sejak awal supaya mereka boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pembelajaran. Okey, semoga dapatan kajian ini dapat membantu pensyarah memahami keadaan pembelajaran pelajar dengan lebih baik sekaligus menerapkan teknik yang bersesuaian dengan kecenderungan gaya pembelajaran pelajar dan dapat memupuk lebih minat pelajar bagi semua kursus yang ditawarkan di JTMK PMS terutamanya kursus pengaturcaraan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Siti Zahara binti Siddiq. Sekarang saya ingin menjemput panel Dr. Nur Auni untuk memberi sedikit komen dan juga Q&A bersama pembentang. Okey, terima kasih. Alright, daripada tajuk ini dinyatakan adalah penilaian gaya pembelajaran. Right? So sama ada pelajar itu visual, audio ataupun kinestetik.
Dari Betul. segi method tadi saya tengok adalah menggunakan kuantitatif yang mana diberikan survey. Okay. So soalan saya, adakah pihak puan menjalankan sesuatu penilaian ataupun aktiviti kepada pihak pelajar selepas survey itu dilakukan? Ya, itu soalan saya yang first. Maksud doktor selepas Latihan, ya, latihan ataupun ujian ataupun kuis diberikan kepada pelajar setelah sesuatu aktiviti di dalam kelas itu dilaksanakan. Sebab di dalam kelas kadang-kadang kita menggunakan visual, kadang-kadang kita lebih kepada kinestetik ataupun kadang-kadang kita menggunakan audio. Okey. So selepas aktiviti itu dilakukan, adakah terdapatnya ujian ataupun kuis? Ya, biasanya dalam kelas kita akan bagilah ujian ataupun kuis kepada pelajar. Okey. Adakah result daripada result student, result pelajar lepas membuat itu dia tally tak dengan survey yang sudah dibuat? Kita nak tengok Result, ya, nak tengok dia punya reliability. Kadang-kadang student ni okey dia kata dia kinestetik, tapi hasil daripada bila kita di dalam kelas kita dah buat aktiviti on the certain approach. Okey, dan kita bagi latihan sebab saya biasa akan bagi quiz lepas kelas. Dan adakah result itu selari dengan survey yang dia buat ataupun macam mana? okey, okey, resultnya tapi biasalah kadang-kadang student dia jawab lain. Tapi kalau bila kita bagi latihan, lain pula jadi dia. Biasanya macam itulah doktor. Ya, so adalah lebih baik kalau di dalam result itu dinyatakan juga the actual apa yang berlaku. Ya, so dia ada sama ada dia kontra ataupun dia sama dengan apa yang mereka jawab. Ya. Yes. Okey. Ya, itu. Okey doktor, saya akan buat penambahbaikan selepas ini. Alright. So yang lainnya daripada segi method dia daripada segi pemilihan sampel sebab dia melibatkan hanya pelajar daripada program yang sama. Okay. Betul doktor. So itu sudah memadai untuk kajian inilah. Cuma mungkin result itu ataupun research itu boleh dikembangkan apabila the actual tu dengan dia punya mereka punya survey. Ya. So saya rasa itu sahajalah untuk yang ini. Ke ada komen daripada yang lain? Boleh juga, saya sangat ya. Okey, terima kasih doktor untuk komen dan juga Q&A tadi. Okey, seterusnya saya ingin menjemput pembentang yang ketiga, RIS 073, Encik Muhammad Hafiz bin Sabran. Pembentangan yang bertajuk Tekad Islamic Perspective of Malay Traditional Craft in Malaysia. Dengan ini saya mempersilakan. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Sekejap ya. Okay. Assalamualaikum and a very good afternoon. Okay, nama saya Muhammad Hafiz bin Sabran daripada College Komuniti Batu Gajah. Okay, tajuk kajian adalah Tekad Islamic Perspective of Malay Traditional Craft in Malaysia. Okay, kategori sains sosial. Okay, for introduction, the art of tekad is one of the beautiful Malay artistic tradition with gold or silver embroidery. Tekad is also known as tuji timbul, suji timbulan, tekad bersuji and sticking. Yusof and Mahmud 2015, it represents the symbols of a wealth of group, but today it is not only exclusive to the nobility but also enjoyed by the public on a specific basis. Tekad benang emas or gold embroidery is the artistic and authentic heritage of hand-stitched gold threads on layers of paper where they appear.
Kemudian 2013, the design and finance of the sewing require careless hands-on expertise and attention to the results. Art and craft Malay symbolize the close relationship between the Malays and the Islamic faith. After thousands of years of Malays living in Malay nature and influenced by the tradition of animism and Hindu belief, they finally recognized Islam with the coming of Islam to the region. Shamsul 2005. The creation of craft clearly shows the influence of Islam in production. This evidence is based on using motif and ornaments to produce a craft that clearly shows Islam characteristic. Bakat 2009 in decorative design. There is no depiction of the appearance of real animals and humans. It a proof that the Malay craft symbolize art in Islam. Khairuddin Talib 2011. The Islamic influence perspective in art. Art and craft Malay symbolize the close relationship between the Malays and the Islamic faith. After thousands of years of Malay live in Malay nature and influenced by the tradition of animism and Hindus belief, they finally recognize Islam with the coming of Islam to the region. To Samsul 2005, the creation of craft clearly shows the influence of Islam in production. This evidence is based on the use of motif and ornaments in the production of a craft, which clearly shows the characteristic of Islam. Bakat 2009. Human figures or actual animals are not reflected in traditional Malay decorative craft. This is because based on Islamic teaching, describing the form of a real human or animal figure is forbidden. Craft art is a works of art created for use, but composed by incorporating artistic elements to give a beautiful and captivating shape. The result of the creation of tradition craft rich in cultural elements, and this is clearly reflected through its shape, style, nature, lines, movement, and colors. Nagel 1994, the creation of the craft requires expertise and competence in the use of basic material in an orderly manner from the initial process until a craft product is created. Okay, for the research problem, what is the influence of art craft that have existed for the past few years? Where did the Malays really find the influence in art craft determine the arrival of Islam to the corner of the Malaysia? For the research objective 1, to identify the art craft that has existed since several years ago. Objective 2, to analyze and examine the Malays indeed found a decision influence on the arrival of Islam to the corner of the Malay archipelago. Research methodology. These studies use a qualitative method that leads to the case study approach. The case study approach will further details the Islamic perspective of Malay traditional craft in Malaysia based on natural resources and the process of various decorative motifs that will also be used in the production of the cut art. This study focuses on the primary sample, flora motif, fauna motif, calligraphy motif, and symbolic elements on consecutive or continuous repetition, dynamism, instruction, complexity, and compact adaptation of the beauty of Islamic perspective design through design elements and principle. Okay, for a research finding, the elements of meaning in Malay craft, symbolism also plays a significant role in Islamic art. Site 2011, everything from shape, the colors hold meaning for artists. Consecutive or continuous combinations represent the sound, vision, and movement. Pattern ensure a sequential combination of the basic model and its repetition, where 2019, there's an additional combination is formed, carrying an independent status and identity. The big one do not weaken the small ones and become complex. Okay, for the consistent and continuous combination, the repetition, namely the repetition of motif structural
module and the same consecutive or combination state Ya, and Hafiz. ya saya. Slide Ya tak ada saya. ya? Oh, slide tak ada eh? Ha, Ada tak? baru terpadam tadi. Oh ya ke, sekejap eh. Dapat tak? Okey. Baru ada. Okay. Okay, repetition, namely the repetition of motifs, structural modules, and the same consecutive combination. Stead and Stevenson, 2020, the repetition is refined so that it is challenged compared to others. Mission 1985, the motif over and over again is the image of Muslim being required to perform the teachings of obedience repeatedly. For example, 5 time prayers and ablution. Cik Hafiz, unmute Cik Hafiz. Okey, dapat tak? Okey. Okey. Okey, sorry. Okay, dynamism, it is a pattern that goes through the passage of time. Example of delicate and art patterns or infinity cannot be understood carelessly short term, but needs to be observed and embodied so that it does not misinterpret the story's meaning. For example, the miniature drawings which explain the motif of Islam that cannot be understood by learning or knowing only a component from the parts of Islam as one must learn the whole of Islam itself. Intrusion or complicity, that is emphasizing the ability of the pattern or work of art to attract the attention and focus of the audience indirectly on a structure present, subtle and details. Ettingshausen et al. 2003, the motif Islam care from the smallest to the largest, Bakat 2009. Compact, Islamic artwork has solid and complete form, so there is no space or defect. Every Muslim motif, time and space should be filled with worship of Allah Subhanahu Wa Taala with any kind at all. Al-Kharasneh and Saleh 2010. Weaving, such artwork is wavy, woven due to fluctuation in shape. Greenhall 2003, the multi-Islam emphasized the attributes such as passion and tawaduk, love of grief and so on in the life of every Muslim. Okay, for the conclusion, the Malays are indeed very creative and have a vision and a keen mind for making God's creation and about their life to get the idea. The sources of the idea is worked on and embodied in various patterns that eventually give each a name that give an idea of what they are thinking. Fauna motifs such as animals and human shaped figure are prohibited and not encouraged in producing works based on hadith, and some sections are found in Islam. Arabesque, flora, and geometric motifs have an implicit meaning that shows the divine elements and the humanity of the servant to his creator. The production of this craft, entrepreneurs and art figure not only produce beautiful works in the outward view, but absorb religious elements such as admiration for God's creation based on motif resulting from the sublime soul. Okay.
Okay, terima kasih kepada Encik Muhammad Hafiz bin Sabran atas pembentangan tadi. So, saya menjemput Dr. Nur Auni untuk memberi sedikit Q&A dan juga komen berkenaan dengan pembentangan tersebut. Dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Hafiz. Yang ini saya memang berminat sangat sebab dia salah satu daripada heritage, salah satu daripada warisan kan. Tekad. Betul. So, boleh pergi ke slide objektif tadi Encik Hafiz. Oh, jap. Dapat tak slide saya? Okay. This one. Okay. Hmm. Now, daripada slide, saya tengok dia more kepada to identify. Kan? To identify motif ni kan. So, bagaimana Cik Hafiz mencapai objektif yang kedua itu? Yang mana Cik Hafiz di sini to analyze dan juga to examine. Yeah. So how do you untuk mencapai ni method yang you guna, so itu soalan saya. Okay. Okay, method yang saya gunakan adalah kualitatif yang macam tadi. Kuantitatif, sorry. Saya hello, dengar tak? Ya, dengar. Okay. Okay, saya punya method ada kualitatif. So saya buat research based on daripada pakar negara, iaitu Puan Azizah binti Muhammad Yusof, Kraftangan Malaysia. She's from Kraftangan Malaysia, adik guru tekad, dan juga pakar-pakar daripada Kraft Malaysia, pakar tekad dekat Kuala Kangsar, and ahli-ahli kraft yang ada kat Kuala Kangsar. Okay. So, daripada hasil daripada temu bual itu, bagaimana Cik Hafiz nak menganalise ataupun apa the end, kalau tadi identify saya nampak dengan clear lah motif ni, saya nampak dengan clear sekali untuk objektif satu tu. Cuma untuk objektif dua ni, saya tidak berapa clear untuk objektif kedua tu. Mungkin sebab ini hanya slide kan, tetapi for sure di dalam paper itu dia diterangkan dengan sebegitu teliti. So boleh Cik Hafiz terangkan sedikit. Saya memang tu ni untuk objektif yang kedua tu. So saya tengoklah based on daripada design-design yang ada dekat pasaran dan sebelum-sebelum ni yang ada dekat museum-museum yang saya check. So banyak daripada design-design tu memang influencer daripada yang saya list tadi itulah, daripada yang dynamism, penggulangan semua tadi tu. So daripada tu saya research lah balik dia punya tu. Oh, okay. So the main finding Cik Hafiz, the main finding untuk tu? The main finding macam mana? The main finding daripada banyak-banyak itu apa yang boleh dibuat conclusion? So saya buat research lagi lah dengan pakar, and then saya refer dengan Pusat Kraft Malaysia juga. Okay. Ya, memang perlu diperbanyakkan ataupun diperdalamkan lagi untuk tekad ni. Just sebab tekad ni salah satu warisan yang kita perlu yang perlu di-conserve untuk for the next generations. So far untuk slide untuk tu secara tu saya tidak ada masalah. Cuma saya a bit confused how to achieve untuk objektif tu tadi saja. Okay. Untuk sampel kualitatif memang cun lah orang yang di-interview tu memang pakar-pakar untuk tekad kan. Baik. Itu sahaja daripada saya. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Nur Auni untuk komen dan juga sesi Q&A. Seterusnya saya menjemput pembentang RIS 076, Puan Syarida Zainah binti Syafi'i. Ada di dalam ni? Puan Syarida.
Kalau Puan Syarida belum ada lagi, saya rasa saya akan skip dulu pada Puan Syarida. Saya akan pergi kepada peserta seterusnya iaitu RIS 085 Puan Nurul Anika binti Ahmad Zaidi. Pembentangan yang bertajuk Menjana Pendapatan Melalui Media Sosial, kajian kes pelajar institusi TVET. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Sekejap ya, saya share slide dulu. Okey, boleh nampak slide saya? Boleh. Boleh. Okey, Okey. suara boleh dengar? Boleh. Okey, terima kasih moderator pembentangan kita pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya, marilah kita, boleh saya bagi serangkap pantun Cik Afiq untuk meredakan ketegangan gitu. Boleh. Ya, Dipersilakan. okey, so melayang serindir di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang saya hormati panel penilai saya pada hari ini, Dr. Nur Auni binti Ugong, Tuan Moderator Encik Muhammad Afiq Fikri dan rakan-rakan seperjuangan saya yang sama-sama membentang pada hari ini. Baiklah, nama saya Nurul Anikah binti Ahmad Zaidi. Saya pensyarah daripada Politeknik Metro Betong Sarawak. Dan tajuk kajian saya dan rakan-rakan saya adalah menjana pendapatan melalui media sosial, kajian kes pelajar institusi TVET. Okey. Sekejap Okey. Untuk pengenalan, media sosial merupakan satu keperluan harian bagi generasi Z atau iGen. Mereka membesar dengan menggunakan internet sejak usia muda, selesa dengan teknologi dan suka berinteraksi melalui media sosial. Ayub et al. 2018. Okey, seperti yang kita tengok sekarang, ramai pelajar orang-orang muda dah biasa menggunakan internet. And then kalau kita tengok sekolah-sekolah pun ada yang mewajibkan pelajar-pelajar mereka untuk mempunyai at least satu tablet ataupun iPad untuk digunakan di sekolah. Jadi memang betul menurut Ayub et al. 2018 ni, mereka memang membesar dan menggunakan internet memang sejak dari usia muda lagi. And then menurut Dashpan dan Whiting 2016, teknologi merupakan medium penting dalam kehidupan harian generasi hari ini. Jadi teknologi sekarang ini berkembang sangat-sangat pesat dan kita pun membuat transaksi banyak menggunakan teknologi dengan pembayaran dan lain-lain. And then untuk pengetahuan, Politeknik Metro Betong Sarawak telah mewajibkan setiap pelajar untuk mengambil kursus keusahawanan. Menerusi kursus ini, pelajar didedahkan bagaimana untuk berniaga secara atas talian dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram dan juga WhatsApp. Media sosial memberi pengaruh dan impak yang sangat besar dalam hidup masyarakat dan mampu mengubah hidup seseorang. Banyak contoh-contoh yang kita boleh tengok daripada media sosial sekarang, daripada diorang biasa-biasa ataupun daripada diorang golongan B40, sekarang bila diorang dah buat konten, diorang jual barang-barang, jadi diorang sekarang ni boleh menjadi T20 pun. Jadi pengaruh media sosial ni sangat-sangat memberi impak yang besar dalam hidup masyarakat zaman kini. And then perkembangan teknologi tidak hanya terbatas sebagai medium mencari maklumat tetapi telah beralih kepada medan untuk berkomunikasi, bersosial, malah digunakan untuk hiburan serta meningkatkan jaringan perniagaan. Okey, ada salah satu kenalan saya di Instagram, dia menjual insurans dan dia boleh menjadi top agent every single week dan dia hanya membuat marketing melalui media sosial dia sahaja. Okay. Jadi terbuktilah dengan media sosial ni kita boleh membuat jaringan perniagaan yang luas. Okay. Baiklah, so penyataan masalah kami, adakah pelajar yang mempunyai akaun media sosial aktif dalam menjana pendapatan atas talian?
Okay, so kami kaji benda ni dan ini adalah 3 objektif kami. Yang pertama, menilai tahap penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Yang kedua, mengenal pasti kekerapan pelajar menjana pendapatan menerusi media sosial. Dan last sekali, menentukan hubungan di antara pengguna media sosial dengan menjana pendapatan menerusi media sosial. Okey, so ini adalah metodologi. Kaedah pengumpulan data adalah menggunakan kaedah soal selidik yang diedarkan secara atas talian. Kami edarkan Google Form kepada pelajar-pelajar kami. Responden terdiri daripada 130 orang pelajar PMBS yang mengambil jurusan Diploma Keuangan dan Perbankan dan juga Diploma Pengurusan Pelancongan. Data ini dikumpul pada bulan Mac yang lepas. Terdapat 2 pemboleh ubah penting dalam kajian ini, iaitu latar belakang pelajar dan aktiviti menjana pendapatan di media sosial. Respon daripada pelajar akan diukur menggunakan 5 skala Likert. Untuk menganalisis data, SPSS versi 26 kami gunakan. Analisis regresi digunakan bagi menganggarkan hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar. Bagi memastikan terdapat hubungan signifikan ataupun tidak, nilai adalah bergantung kepada nilai P, iaitu sekiranya nilai kurang daripada 0.5, hubungan adalah signifikan. Okey, jadi seterusnya kita tengok apakah keputusan daripada kajian yang telah kami lakukan. Yang pertama, dari segi demografi responden. Keputusan menunjukkan bahawa bilangan perempuan adalah lebih tinggi iaitu 73.8% berbanding lelaki hanya 26.2%. Ini adalah kerana kemasukan pelajar perempuan di PMBS lebih ramai daripada berbanding lelaki. Okay, and then majority respondent mempunyai akaun media sosial iaitu 99.2%. Kalau kita tengok dekat sini, hanya seorang sahaja responden yang tidak mempunyai akaun media sosial. Manakala 53.1% responden pernah menjalankan perniagaan di atas talian. Maksudnya lebih daripada setengah responden pernah menjalankan perniagaan atas talian. Majoriti responden juga telah mempunyai akaun media sosial dalam jangka masa lebih daripada 5 tahun. Dan daripada kajian ini didapati responden yang menjalani perniagaan secara atas talian tinggi disebabkan keperluan subjek keusahawanan di mana pelajar wajib menjalankan perniagaan di atas talian. Baiklah, yang kedua. Keputusannya untuk tahap penggunaan media sosial dalam menjana pendapatan di kalangan pelajar, keputusan menunjukkan bahawa tahap penggunaan media sosial dalam menjana pendapatan adalah lemah, iaitu hanyalah skor min 1.7385. Okay, ini menunjukkan pelajar tidak menggunakan media sosial mereka untuk menjana pendapatan atas talian kerana mereka lebih cenderung untuk menggunakan kaedah tradisional disebabkan masalah internet yang dihadapi dan keterbatasan data. Mereka cenderung untuk menggunakan media sosial bagi kegunaan peribadi dan juga pembelajaran seperti subjek keusahawanan sahaja. Jadi, terdapat segelintir sahaja pelajar PMBS yang menjana pendapatan menerusi media sosial, terutama pelajar yang mengambil subjek pembangunan keusahawanan digital. And then, mengenal pasti kekerapan pelajar menjana pendapatan menerusi media sosial, 3 aktiviti yang kerap dijalankan oleh pelajar PMBS dalam menjana pendapatan di media sosial adalah yang pertama, saya bina konten di media sosial untuk tarik minat pengikut ataupun followers. Jadi skor min dia adalah 2.0154 diikuti oleh saya membuat promosi untuk menjual barang atau perkhidmatan di media sosial dengan skor min 2.0077 dan seterusnya yang ketiga tertinggi adalah saya sedang berusaha mengumpul sebanyak mungkin pengikut di Instagram agar saya boleh menjadi Insta famous. Skor min hanyalah 1.6692.
Manakala yang terendah, yang dekat bawah sekali adalah saya menjual akaun media sosial dan mempunyai skor min 1.2538. Okey, yang terakhir, menentukan hubungan di antara penggunaan media sosial dengan menjana pendapatan menerusi media sosial. Hasil kajian menunjukkan nilai P adalah kosong. Kat sini. Okay. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara pengguna media sosial dengan menjana pendapatan menerusi media sosial. Ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Jamil I 2022 menyatakan bahawa media sosial tidak lagi menjadi medium hiburan semata-mata. Sebaliknya, digunakan bagi menjana pendapatan. Kajian Moningsih 2014 menyatakan bahawa Facebook juga dikenali sebagai Facebook Commerce ataupun F-Commerce sedang menjadi trend di dunia perniagaan dalam talian. Manakala Utami et al. 2012 menyatakan bahawa kebanyakan para pengguna Facebook menggunakan laman sosial ini sebagai tempat menjana pendapatan yang sangat lumayan. Untuk kesimpulan, hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara kekerapan menggunakan media sosial dengan menjana pendapatan di media sosial. Ini menunjukkan bahawa media sosial adalah medium yang sangat sesuai dalam menjana pendapatan atas talian. Jaringan sosial seperti laman media sosial merupakan satu langkah yang bijak untuk mengembangkan perniagaan atau mengembangkan jaringan hubungan sosial dengan membuat connection melalui individu, iaitu daripada Apple et al. 2020. Namun, mahasiswa PMBS berada pada tahap yang sangat rendah dalam memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Juwita DKK 2015, sebahagian besar mahasiswa menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan hiburan. Namun begitu, usaha pihak institusi dalam memberikan pendidikan keusahawanan adalah sangat tepat kerana ini bukan sahaja membantu pelajar dalam pembelajaran mereka, tetapi dengan ilmu keusahawanan yang mereka miliki mampu membantu mereka di masa hadapan dalam menjana pendapatan di samping dengan berniaga secara atas talian. Hal ini didukung oleh penelitian Nur Fadilah Nasruddin dan Halimah Harun 2010 yang menunjukkan perlunya mendorong mahasiswa untuk memulakan usaha sendiri kerana memiliki potensi untuk sukses di masa hadapan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang Puan Nurul Anifah binti Ahmad Zaidi. So sekarang saya menjemput Dr. Nurauni bagi sesi Q&A dan juga komen berkenaan dengan perbincangan tadi di depan, Dr. Okey, sekejap. Right. So terima kasih. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh ha? Okey. Bila saya tengok tajuk tadi menjana pendapatan melalui media sosial, case study institusi TVET. Okay. So bila saya tengok institusi TVET itu, saya punya awalnya mengandaikan bahawa ianya adalah selain daripada politeknik. Contohnya adalah Institut Kemahiran Marak dan juga institusi TVET yang lain. So so bagaimanakah pemilihan sampel itu dilakukan? Kenapa hanya di politeknik, tidak kepada institusi TVET yang lain? Yes, itu soalan saya. Oh, okey. Kami memilih politeknik sebab kami nak tengok adakah pelajar di Politeknik Metro Betong Sarawak ni still menjana pendapatan melalui media sosial walaupun bukan di dalam subjek keusahawanan tu. Tetapi result yang kami dapat tadi tu, result dia sangat-sangat rendah lah dan mereka hanya membuat perniagaan atas talian tu ketika subjek itu sahajalah. Ya, okey. Kalau mengikut resultnya, maka tajuk itu ada sedikit perubahan lah, kajian kes di Institut TVET Politeknik. So begitulah dia punya supaya synchronizekan
tajuknya dengan findingnya. Right? Okay. Tetapi apabila dikatakan TVET, saya suka sebab saya berasal daripada Institut Kemahiran Mara. So, apabila kita nak menyemaikan apa? Keedah ataupun menyemaikan semangat untuk terus berniaga walaupun telah tamatnya sesuatu kursus keusahawanan dah. Ya. Adakah terdapat, mungkin ini di luar skop lah, adakah ini terdapat intervensi kah selepas daripada result ini? InsyaAllah. Sebab saya pun ada plan nak buat satu lagi kajian. So mungkin daripada apa yang doktor cakap tadi, mungkin saya boleh luaskan lagi saya punya participant ataupun responden tu lah. So saya dah ada dalam kepala dah tajuk next seterusnya. Ya. InsyaAllah. Boleh Ada. jadikan satu kajian ataupun why not sambung ke peringkat yang lebih tinggi. Dah ada ni kah? Dah ada master ke PhD? Saya nak masuk Unimas nanti, master. Okay, master. So bolehlah letakkan TVET tapi menyeluruh di seluruh Malaysia. Itu sangat menarik. Ya, okay. Kajian finding tidak ada masalah lah, cuma dengan title itu mungkin boleh diubah sedikit kepada institusi di Politeknik sahaja. Yang lainnya dengan result saya tidak rasa okey bagi saya. Okay, thank you doktor. Kembangkan lagi. Okay, first time. Thank you. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada Dr. Nurani atas komen dan juga sesi Q&A sebentar tadi. Okey, seterusnya saya ingin menjemput kepada pembentang RIS 076 Farida Zainah binti Syafi'i dengan pembentangan yang bertajuk Kajian Keberkesanan Bahan Inovasi BIS Account Apps terhadap pengajaran dan pembelajaran khusus perakaunan. Dengan ini saya mempersilakan. Okay, saya minta maaf lah sebab saya daripada bilik 3 tadi saya buat untuk kali ni dua pembentangan lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekarang berada di bilik 4. Okey, boleh nampak kan slide saya? Boleh. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Auni dan rakan-rakan pembentang yang lain. Okey, saya Syarida Zainah binti Syafi'i daripada Politeknik Sultan Idris Shah. Tajuk kajian saya adalah Kajian Keberkesanan Bahan Inovasi BIS Account Apps terhadap pengajaran dan pembelajaran khusus perakaunan. Kategori sains sosial dan paper ID saya adalah RISE 076. Okey, bagi pengenalan, kursus Fundamental of Accounting ataupun DPA 10183 merupakan kursus teras yang wajib diambil oleh semua pelajar program diploma di Jabatan Perdagangan iaitu Diploma Kewangan dan Perbankan Islam dan Diploma Sains Kesetiausahaan. Kursus ini meliputi pengetahuan asas berkaitan ilmu perakaunan. Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar Jabatan Perdagangan yang mempunyai 6 topik iaitu Introduction to Accounting, Accounting Book, Double Entry Concept, Trial Balance, Financial Statement and Adjustment Accounts. Okey, sebagai kursus permulaan bagi pelajar untuk memahami gambaran tentang prinsip asas perakaunan, satu produk inovasi bahan PNP telah dicipta untuk menarik minat pelajar bagi mendalami ilmu berkenaan dengan kursus perakaunan dengan lebih berkesan dan praktikal.
Okey, kenapa saya buat inovasi ini adalah pada setiap semester keputusan peperiksaan akhir akan diumumkan melalui laman-laman web Politeknik di Malaysia. Namun begitu sehingga ke hari ini belum pernah sekalipun mana-mana keputusan peperiksaan akhir yang diumumkan mencapai kelulusan 100% secara keseluruhannya. Ini bermakna terdapat sebilangan pelajar yang gagal mana-mana khusus di dalam peperiksaan akhir tersebut. Kegagalan ini menggambarkan pelajar-pelajar berkenaan gagal menguasai kursus yang mereka pelajari di Politeknik. Okey, terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan pelajar gagal. Pelajar gagal mengenai sesuatu kursus, antaranya ialah pengajaran pensyarah, bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam sesebuah kelas, keupayaan pelajar yang berbeza dan masa yang terlalu suntuk. Okey, kesukaran yang terdapat pada kursus tertentu, contohnya perakaunan, juga turut menjadi penyumbang kepada kegagalan pelajar untuk menguasai kursus tersebut. Okey, seterusnya bagi menyelesaikan masalah ini, maka tercetuslah idea saya, okey, yang mengajar kursus, salah seorang pensyarah yang mengajar kursus perakaunan untuk menghasilkan alat bantu mengajar bagi memahami dan menguasai bagi pelajar, membantu pelajar untuk lebih memahami dan menguasai konsep-konsep dalam kursus perakaunan ini. Okay, sebelum produk inovasi ini diperkenalkan, tahap penguasaan dan minat pelajar terhadap kursus perakaunan masih berada pada tahap yang sederhana. Okey, pelajar juga kurang mendapat pendedahan yang meluas berkaitan bidang ini kerana ianya terlalu banyak teori, konsep-konsep dan istilah baru yang membuatkan pelajar kurang faham dan menimbulkan rasa tidak minat terhadap kursus perakaunan. Okey, objektif kajian saya yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar terhadap kursus DPA 10183 tertinggal 3 ni. Fundamental of Accounting dengan menggunakan BIS Account Apps dan mengenal pasti persepsi pelajar terhadap reka bentuk dan isi kandungan BIS Account Apps. Okey, metodologi kajian. Metodologi kajian yang saya gunakan adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan kaedah penyelidikan deskriptif. Soal selidik merupakan instrumen kajian yang digunakan. Menurut Umar Sakaran tahun 2000, borang soal selidik ialah satu set soalan yang merekodkan jawapan daripada responden bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Populasi yang dipilih terdiri daripada semua pelajar DSK dan DIB yang mengambil kursus perakaunan di PSIS iaitu seramai 120 orang dan sampel ditentukan berdasarkan jadual KJN Morgan seramai 92 orang pelajar sahaja yang untuk menjawab soal selidik. Okey, metodologi kajian yang saya gunakan menggunakan skala Likert iaitu skor 5, 4, 3, 2, 1 dengan sangat setuju, setuju, hampir setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Soal selidik ini dianalisis menggunakan statistik menggunakan SPSS. Okey, seterusnya metodologi kajian interpretasi min yang digunakan dalam analisis dikektif ini adalah daripada Crosswell tahun 2005 seperti jadual di bawah. Kita menggunakan skor min 1 hingga 1.8 sangat tidak memuaskan, sederhana, memuaskan dan sangat memuaskan. Okey, analisis dan keputusan yang diperolehi daripada soal selidik yang kita beri kepada pelajar adalah terdiri taburan jantina responden yang terdiri daripada 82 orang pelajar perempuan dan 10 orang pelajar lelaki yang membawa 89.3% bagi perempuan dan 10.7% bagi lelaki. Okey, dari pergi taburan umur 18 hingga 19 tahun sebanyak 67%, 20 hingga 21 tahun sebanyak 31.3% dan 22 tahun ke atas adalah 1.7% sahaja. Okey, daripada hasil kajian mendapati tahap penguasaan pelajar terhadap kursus DPA 10183 Fundamental of Accounting dengan menggunakan BIS Account App mendapati min purata yang sangat memuaskan iaitu 4.59. Ini menunjukkan bahawa dengan menggunakan BIS Account Apps ini, proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan berbanding dengan kaedah pengajaran berbentuk tradisional, contohnya seperti chalk and talk yang mana lebih berpusatkan pengajar.
Okey, ini dapat dibuktikan dengan berbandingkan pemarkahan peperiksaan akhir pelajar antara pelajar yang menggunakan BIS Account App dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan pelajar yang tidak menggunakan BIS Account App. Iaitu pada sesi 1 2022 dan 2023 baru-baru ini mereka menggunakan BIS Account App, dan sesi 2 2021 sebelum ini tidak menggunakan BIS Account App. Okey, kalau kita tengok di sini ada sebelum tu adalah okey, gagal 1.3% ni. Okey, yang membawa kepada dalam 5 hingga 5 orang. Okey, 5 orang okey yang gagal. So selepas menggunakan, alhamdulillah lah semua mendapat D+ dan ke atas. Okey, berdasarkan jadual di atas, keputusan kajian menunjukkan bahawa 51 pelajar yang mengambil kursus GPA 10183 Fundamental of Accounting mendapat grade A, cemerlang, A+, sangat cemerlang bagi sesi 1 2022-2023 setelah menggunakan aplikasi ini. Berbanding sesi yang sebelumnya, okey, hanya 39.7% sahaja. Okey, terdapat 11.3% peningkatan berbanding semester yang sebelumnya. Okay, secara keseluruhannya, tahap penguasaan pelajar terhadap kursus dengan menggunakan BIS Account App adalah berada pada tahap yang sangat memuaskan dengan skor min 4.59. Okey, dapatan kajian bagi persepsi pelajar terhadap reka bentuk dan isi kandungan BIS Account App adalah berada pada tahap yang sangat memuaskan dan ianya 100% mengikut sukatan silibus yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Politeknik JPPKK. Hasil kajian menunjukkan pelajar-pelajar yang menjadi responden bersetuju bahawa reka bentuk BIS Account App adalah mesra pengguna. Ini menunjukkan pelajar-pelajar amat berpuas hati dengan peristian BIS Account App yang dibangunkan. Didapati 4.58 pelajar-pelajar Para pelajar bersetuju menyatakan bahawa BIS Account App mempunyai reka bentuk yang menarik. Ini mungkin disebabkan oleh BIS Account App lebih banyak menggunakan animasi, gambar dan butang interaktif. Okey, secara keseluruhannya tahap persepsi pelajar terhadap reka bentuk dan isi kandungan BIS Account App adalah berada pada tahap yang sangat memuaskan, iaitu 4.57, berada pada julat skor min 4.21 hingga 5 ni. Okey, kesimpulannya, hasil daripada ciptaan produk inovasi ini didapati tahap prestasi pelajar semakin meningkat dan peratus pelajar yang lulus cemerlang adalah tinggi. Pelajar juga menjadi lebih peka terhadap situasi semasa ekonomi negara dalam keadaan mereka yang telah mempunyai asas pengetahuan perekonomian yang kukuh. Maklumat daripada pelajar sangat positif terhadap aplikasi ini, di mana aplikasi ini sangat membantu pelajar, khususnya pelajar DPA 10183 Fundamental of Accounting. Menurut mereka, aplikasi ini sangat efektif kerana mereka boleh membuat penyata kewangan dan kunci kira-kira dengan cepat dan mudah di dalam kelas, ditambah pula dengan perkembangan semasa di mana penggunaan gadget atau telefon bimbit dianggap sangat sinonim dengan pelajar dan generasi muda. Perkembangan teknologi mudah alih merupakan satu fenomena yang sering diperhatikan di seluruh dunia kerana jumlah langganan mudah alih telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, iaitu yang dinyatakan oleh Sinakos pada tahun 2013. Okey, kelebihan peranti mudah alih adalah kemudahan mengakses internet dan mana sahaja dan bila-bila masa oleh Adi Nur Cahyono Miftahudin pada tahun 2018. Pada masa ini, banyak aplikasi mudah alih telah dikembangkan bertujuan untuk belajar dalam pelbagai bidang pengetahuan. Penambahan inisiatif secara meluas mengenai penggunaan teknologi dan aplikasi mudah alih ini untuk tujuan pendidikan telah dilancarkan kerana peningkatan penggunaan aplikasi dalam pelbagai aspek kehidupan disebabkan oleh keperluan individu terhadap telefon pintar seperti komunikasi, hiburan, produktiviti, perjalanan dan pembelajaran serta harganya yang berpatutan. Bagi melahirkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, berkebolehan secara digital dan kemahiran yang fleksibel, perlu menerapkan penggunaan teknologi di dalam pendidikan di sekolah. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Syahridah Zainal bagi Syafi'i atas perbincangan tersebut. Saya ingin jumpa Bapak Nur ini untuk sesi dan juga komen berkenaan dengan perbincangan tadi. Silakan. Okey. Okey, untuk apa nama ini, untuk
kajian ini, apa tajuk dia tadi ya? Kajian keberkesanan bahaya inovasi BIS Account Apps. Okey. Adakah Puan menguji tahap keberkesanan ini pada pelajar yang sama tidak? Pada pelajar yang sama semester satu, kalau ikutkan tak samalah. Okey, sebab semester satu diorang tak ambil lah subjek tu. Okey. Okey, pada pelajar yang berlainan lah sebelum, bukan pelajar yang sama, pelajar yang berbeza. Ya. So, saranan saya apabila kita nak mengkaji keberkesanan, okey, kita perlu sampel kita adalah pelajar yang sama. So, kita nak tengok sebelum dan selepas menggunakan apps tersebut. So, contohnya pelajar semester 2, okey, certain topik itu kita guna apps, certain topik tu kita tidak guna apps. So, dekat situ baru kita boleh tengok keberkesanan itu sebab dia menggunakan pelajar yang sama. Tetapi apabila kita menggunakan pelajar yang berbeza, mungkin ada faktor-faktor lain menyebabkan bahawa pelajar ini dia rendah disebabkan faktor-faktor lain. Mungkin yang ambilan sesi Julai mungkin pelajar lebih gifted, lebih cemerlang. Kalau pelajar ambilan yang berikutnya mungkin kurang sedikit. So faktor-faktor tersebut yang juga mencenderungkan mereka mendapat result sebegitu. So kita tengok faktor-faktor itu. Tetapi apabila kita menggunakan sampel yang sama, so kita boleh tengok keberkesanan itu dengan lebih accurate. Itu pada pandangan saya lah. Okey, tapi apabila kita dapat tengok result ini daripada kuantitatif kan. So untuk menserasikan lagi, mungkin juga boleh kita buat kualitatif. Kita tanya kenapa result dia sebegitu. Adakah disebabkan ini ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan result dia baik. Ya. So itu saya punya komen untuk research ni. Tapi apps itu memang sangat berguna untuk student sebenarnya. Apa saja apps untuk student semasa kita di dalam kelas, even dia accountant ke, even dia usahawan ke, even dia subjek seperti saya yang theoretical tu. So apps ataupun kaedah-kaedah di dalam kelas bukan sahaja kita menggunakan lecture, tetapi ada sampingan-sampingan. Itu sangat berguna sebenarnya untuk student, untuk keberkesanan kefahaman itu. Cumanya apabila dia disebutkan kita nak buat satu kajian saintifik, pada saya sampel itu kena sama. Dia tidak boleh sampel yang berbeza. Sebab apabila berbeza kita hanya nampak persamaan yang guna dan tak guna. Tetapi kita tak nampak perbezaan sebelum dan selepas dia guna. Ya. Alright. So itu sahaja daripada ya. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita akan tambah baiklah pada yang akan datang. Yes. Ini kita namakan sebagai actual research. Bila kita dalam kelas saya lebih suka menggunakan actual research sebab kita nak tengok pre and post. Bila kita actual research di dalam kelas itu kita nak tengok pre and post bila kita guna certain teknik. Itu saya sukalah guna di dalam kelas. Untuk tengok kalau ni tak okey, so kita boleh guna apply kita boleh apply teknik yang lain. Penambahbaikanlah. Okey. Iya. Terima kasih doktor atas perkongsian dan juga berkenaan dengan Q&A tadi. Dan untuk pembentang yang terakhir, saya ingin menjemput pembentang yang terakhir RIS 088 Nur Najmi Idayu binti Mazwan dengan tajuknya The Relationship Between Work, Family Conflict and Intent to Quit Mediating Effect of Coping Strong Woman Failures. Ini saya mempersilakan Puan Nur. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey.
Okay, okay. Sorry. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Najmi Idayu binti Mazlan, race 088. Saya daripada Politeknik Ulu Terengganu, yang mana saya mengajar bidang diploma pengurusan resort. Okey, jadi hari ini saya akan membentangkan konsep paper yang bertajuk The Relationship Between Work-Family Conflict and Intention to Quit, Mediating Effect of Coping Strategies Among Women Hoteliers. Okay, for the introduction, actually, after the post-pandemic era of COVID-19, our country is rising again in the tourism and hospitality sector. So based on the record, there is an imbalance of workers in the tourism and hospitality sector. So the Great Resignation has presented new challenge for the hospitality and tourism industry. And then a closer look finds that this trend has been caused by the pandemic rather than being the primary cause of it. Under the influence of modern trends, workforce difficulties are growing more complicated. This effect include both internal and external variables such as the gig economy and the use of new technology by Ulestres et al. 2023. So from these issues actually, ada dapatan daripada Cosmo mengatakan kerja penat gaji murah untuk bekerja di hotel sebenarnya memerlukan kekuatan fizikal dan mental lah supaya pekerja boleh sustain. Then the other issues yang nombor 2 ni, why hospitality workers are quitting. So yang ni membuatkan saya rasa terpanggil untuk mencubalah melaksanakan kajian ni. Dan yang ketiga, yang terbaru, masalah lambat dapat bilik disebabkan kekurangan pekerja hotel. Okey, yang ni kita boleh tengok banyak di laman sosial mengatakan bahawa servis kualiti tidak menepati apa kehendak pelanggan lah. Okay, seterusnya, background of the study. So, the concept of work-family conflict is a form of role conflict that arises when the demands of work and the demands of family are mutual in tension actually. So, this can affect the quality of life at work as well as the quality of family life. So, work and family demands compete with one another in work-family conflict, which is a very bad conflict. So greater absenteeism, increased workload, and poorer performance all contribute to a loss in civic and psychological health, which in turn leads to this conflict. When it's come to the home, workaholic create havoc. So by Momo et al. 2021. Then conflict between job and family, according to studies, can significantly affect an employee's intention to leave. So employee may experience emotional tiredness, burnout, and decreased job satisfaction when they believe that their work obligation conflict with their family obligation. So this may then result in a stronger desire to leave their current position. Finding ways to handle this conflict, such as by using the coping mechanism, were discussed, might lessen its detrimental effect on job satisfaction and intention to quit. So this hospitality business is not complete without the contribution of female hotelier, but due to the demanding nature of their works, women frequently experience a high level of work-family conflict. The emotional stress, burnout, and decreased job satisfaction brought on this conflict may make women hoteliers more likely to consider leaving their jobs. So the problem statement actually I found out from work-family conflict, intention to quit, and coping strategies. So the problem of work-family conflict is related to the intention to quit work. This is supported by Ribeiro and et al. 2023 revealed that employees who feel a higher work-family conflict have lower level of engagement and greater intention to leave the organization. So the role of coping strategies in mitigating work-family conflict and intention to quit among women in food and beverage service and kitchen department hoteliers has not been well studied actually. Therefore, the study aims to explore the different approach and combination of
coping strategies in mitigating work-family conflict, and intention to quit among women hotelier in food and beverage service and kitchen department. So, from Ribeiro and et al. 2023 suggests that future study may collect data at different point in time or by using the double source method. Then future researcher also advised that to collect more data from employee from every level of organization, including from the superiors, in order to know the perspective of work-family conflict from their point of view by Zainuddin et al. 2021. So some research that have been done before by McAker et al. 2014, which is Work-Family Conflict and Coping Strategies by Muslim Female Academician in Malaysia, Tariq 2021, Work-Family Conflict, Psychological and Turnover Intention among Hotel Staff. Then by Zainuddin 2021, Work-Family Conflict and Intention to Quit among Staff at University Malaysia. So when I make the study, so I found out the research gap about my concept paper. First is a current study and research gap that the role of coping strategies in mitigating work-family conflict and intention to quit. So here I'm using the coping strategies to mitigate, to reduce the work-family conflict and intention to quit among women hoteliers. So there are several of research questions here, which is how work-family conflict may affect intention to quit, what are the factors of work-family conflict, and how different coping strategy approach adopted by women hoteliers may mitigate their intention to quit. And then, is there any relationship between the role of coping strategies that use on work-family conflict and intention to quit among women hoteliers? So some of the research objective here is to examine factor of work-family conflict among women hoteliers in F&B service and kitchen department. Second, to explore a different approach and combination of coping strategies in mitigating, in reduce work-family conflict and intention to quit. Then number 3, to examine different coping strategies employed by management level to minimizing staff intention to quit. And the last, to understand strategies, the coping strategies that may mitigate intention to quit. So here are the literature review, which I will make the conclusion about my LR. Actually, work-family conflict show a direct and positive influence on turnover intention. A work-family conflict is a form of inter-role conflict in which the demand of one function at work and other at home are conflict in some ways. Conflict arises whenever work and family life overlap. When it comes to the home, workaholic create havoc. So LR for intention to quit is intention to quit refer to the idea of individuals in an organization leaving their current workplace or job. Although it is only an idea rather than an actual behavior, it is an effective indicator that predicts turnover. So this is some of the model by coping strategies by Lazarus and Fortman 1984. So here are my proposed methodology. I'm using mixed method, which is first stage, qualitative stage, and the second stage is quantitative stage. So in qualitative stage method, I'm using purposive sampling by using non-probability sampling technique, which is I choose the specific criteria that I want to use, which is married woman, age from 20 to 40, specific department, which is F&B and kitchen department. So semi-structured in-depth interview, data triangulation, code category team, then data management by using Atlas TI software. So for after I get the result from the qualitative stage, for the second phase is quantitative stage. I'm using quantitative method, which is convenience sampling, stratified random sampling, 60% of the result in Terengganu registered with MOTAC. So by questionnaire survey and data processed by using SPSS. So here are the perjalanan of qualitative stage, data analysis, qualitative result. Then
from this result, we are going to stage 2, which is quantitative stage, which mean conclusion for the first stage, that primary data analysis, quantitative result, and conclusion for this paper. So study location, this study will be conducted at resort in Terengganu, 3 resort in mainland, which is Duyung Marina Resort, Resort Wulkija, and Tanjung Jara Resort, and 3 island resort, Samur Bay Lantengah Island Resort, di Coconut Lagoon, and Sari Pacifica Resort. So participant of the study is managers and staff, which is from F&B service and kitchen department. So expected finding from this study is the study may provide insight into the specific sources and dimension of work-family conflict experienced by women in this department, such as long working hours, irregular schedules, lack of work-life balance, or inadequate family support. Then qualitative data may reveal the personal experiences and coping mechanism employed by women to manage work-family conflict, providing rich narrative and perspective on their challenges and strategies. The last is the research may highlight contextual factors within the hotel industry, such as organizational culture, management practices, or family-friendly policies that influence work-family conflict and coping strategies. So for the conclusion, this concept paper highlight the importance of investigating the relationship between work-family conflict and intention to quit among women hotelier, with a focus on the mediating effect of coping strategies. So the finding of this study will provide valuable insight of hotel managers and policymakers in developing strategies to support women hoteliers and enhance their job satisfaction and retention. Further research in this area will contribute to the overall well-being and success of women hoteliers in the hospitality industry. So this is the references lah. And that's all. Thank you. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Najmi Idayu binti Mazlan. Sekarang ni saya menjemput panel Dr. Nur Auni untuk sesi Q&A dan juga komen berkenaan pembentangan tersebut. Silakan. Alright, ini last kan? Yeah. Okay. Untuk Puan Nurul, adakah adakah proposal? Ini proposal kan? Konsep Right? paper saja. Ya. Ini akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi lah. Gitu. InsyaAllah lah. Dan sebenarnya data ni akan di-collect nanti, tapi this is the peringkat konsep paper lah maksudnya. Okay, ini di peringkat konsep paper. Alright. Okay, teruskan. Okay, sebabnya sebelum ni kami ada dijemput oleh Samur Bay Resort yang mana dia menghadapi beberapa masalah lah. So daripada masalah dia orang, saya cuba untuk buat ni lah konsep paper ni lah. Oh, okay. Right. So daripada saya tengok sampel tu adalah hanya kepada wanita yang telah berkeluarga. Ya, yeah, betul. So since belum collect data lagi, why not diperkembangkan kepada kategori semua wanita? Oh. Ya. Faham? Kan? Ya, sebab apabila dikatakan masalah itu bukan dia hanya pasangan suami isteri tapi mungkin wujudnya masalah dalam keluarga besar itu sendiri. Ya. Right. Kemudian saya tengok daripada title dia align dengan research questions dan juga research methodology. Right. So, saya mengharapkan tadi mungkin ada preliminary result lah. Sebelum kita buat mungkin ada preliminary result untuk this concept paper, tapi tidak ada, but it's okay since this is a concept paper. Saya tidak dapat banyak nak komen lah untuk yang ini sebab dia hanya dia just hanya ada proposal saja. Ya, tapi apa yang saya boleh suggest lah daripada segi sampel
Ya, daripada segi mungkin kuantitatif itu tidak perlu. Oh. Mungkin hanya menggunakan kualitatif sahaja. Ya. So kualitatif bila saya tengok dekat sini dia menggunakan in-depth interview. Mungkin juga boleh dilaksanakan adalah focus group discussions, FDG. Untuk melihat persepsi. Focus group ni mungkin mungkin boleh dalam kalangan hanya golongan management sahaja, ataupun the first mungkin golongan management, second FDG itu mungkin dalam kalangan pekerja sahaja, the third itu mungkin kita boleh buat, kita campur management dengan Pekerja, staff lah. Ya, sebab perception bila dengan sendiri lain dia punya ending. Saya rasalah ini memang akan berlaku bila dengan top management. So apa dia orang punya rasa. So kita boleh tengok persepsi daripada different angle. Ya. Okay, itu untuk kuantitatif itu saya tidak rasa apa? Kualitatif saja sudah mencukupi pada saya lah. Tapi ya. Mungkin doktor, mungkin dari pembacaan saya yang sebelum ni, mungkin daripada luar negara tu dia tak ada elemen mungkin Islamik, mungkin coping strategies yang digunakan tu dari segi berdoa ke, solat ke kan. So itulah investigation saya on kualitatif. Bila diperkemaskan data tu barulah saya buat question on kuanti. Boleh ke doktor macam tu? Dia sebenarnya apa yang kita nak soal dekat kuantitatif itu, itulah sebenarnya yang kita nak soal semasa kualitatif. Okay. Cuma bila kuantitatif tu kita nak tengok numbering, kita nak tengok dari segi statistik, dia punya perception tu. Apabila kita buat kualitatif, kita lebih dekat, benda itu akan lebih terus terus kepada responden. Tapi pemilihan responden itu kena tepat lah. Okay. Ya, sebab itu tadi saya katakan daripada yang berkeluarga, mungkin yang single pun dimasukkan sekali di dalam tu. Okay, boleh. Ya, Terima kasih doktor atas cadangan. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi pembentangan pada petang ini, mungkin saya nak bertanya pada doktor, mungkin doktor ada apa-apa komen bagi keseluruhan pembentangan pada petang ini? Secara keseluruhannya, semua orang telah membuat satu kerja yang sangat bagus dan sangat memberi impak kepada dunia research. Cumanya daripada apa yang saya perkatakan tadi, itu adalah kelompangan daripada setiap research yang dilakukan. Even saya sendiri pun paper saya ataupun kajian saya, dia ada kelompangan. Daripada kelompangan itu lah adanya the new research itu berlaku. Tapi environment research itu dia begitu. Dia tidak akan perfect, dia mesti ada certain yang kita, even kita sebagai researcher sendiri tahu sebenarnya ini adalah kelemahan paper ini, tapi itu yang kita dapat buat setakat itu. So saya harap komen saya itu tidaklah membawa kepada sensitivity. Alright. So tapi you all dah membuat satu tugas dan juga satu tindakan yang betul dan satu tindakan yang amat bagus untuk untuk kita punya environment untuk research. Ya, dan saya harap semoga apa yang dibuat itu sentiasa diteruskan, ya, untuk mendalami certain research mengikut minat masing-masing lah. Ya, itu saja. Okey, terima kasih doktor atas cakap komen yang sangat membina lah pada semua pembentang-pembentang pada petang ini. Sebelum kita mengakhiri sidang pada petang ini, boleh tak kita ambil gambar dahulu? Okey, sekejap ya. Okey, boleh senyum. 1, 2, 3. Alright. Okey. So, sebelum saya mengakhiri pada petang ini, saya Muhammad Afiq Fikri Muhammad Jafri mewakili Jawatankuasa RIS
2023. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pembentang dan juga pada panel kita, Dr. Norauni pada petang ini kerana sudi menjadi panel bagi sesi pada petang ini. Dan saya juga memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak Jawatankuasa RIS pada tahun ini. So diharap pada tahun hadapan para peserta dapat join lagi lah RIS untuk tahun 2024 yang akan datang ya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Doktor. Bye. Terima Terima kasih doktor, Terima kasih moderator. doktor. Nanti Terima kasih jumpa semua dekat sudah Unimas. join rest. Pengarah program pun ada. Terima kasih. Terima kasih semua sudi join rest. Ya Puan, terima kasih juga.